share Hassan Basri Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Zaz? Baiklah tuan-tuan, pada malam ini insyaAllah bertemu lagi, iaitu di channel Hassan Basri Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jadi tuan-tuan, minta lah kepada tuan-tuan semua share lah channel saya ni, supaya ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini menjadi manfaat kepada rakan-rakan tuan-tuan dan sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi tuan-tuan, pada malam ini saya sambung iaitu bahagian yang ketiga, bab wuduk, iaitu perkara-perkara sunat ketika kita berwuduk tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan, yang pertama adalah kita menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat, lepas tu kita membaca a'udzubillah dan bismillah. Yang kedua, kita membasuh kedua telapak tangan hingga ke pergelangan tangan sebelum wuduk. Okey, makna kata kita basuh dulu, kita warming up dulu sebelum kita nak ambil wuduk. Kita basuh dulu tangan kita daripada kekotoran. Macam sekarang ni musim PKP COVID ni, kita basuh dulu okey. Yang ketiga adalah berkumur ataupun bersugi. Kita berkumur ataupun kita bersugi menggunakan kain sugi. Dan yang keempat, memasukkan sedikit air ke lubang hidung kita dan mengeluarkannya sambil membersihkan lubang-lubang hidung kita. Yang kelima, menyapu air ke kepala, macam kita buat lah. Tak ada masalah, 3 helai rambut paling kurang. Tapi tak ada masalah pun, bagi basuh je kepala kita. Okey, lepas tu yang seterusnya, memusing-musingkan cincin. Jika di jari kita tu, jam kita, cincin kita, kita pusing-pusingkan bagi dia terkena air rata kepada iaitu setiap anggota wuduk kita. Seterusnya, menjelai-jelai janggut. Mana kata kita kita ramah-ramah janggut kita ni bagi terkena air, bagi air tu bagi meratakan air di dagu kita ni. Okey, lepas tu misai, jika misai yang tebal tu kita basuh bagi kena air rata sehingga rata. Okey, lepas tu seterusnya jari-jari tangan dan kaki. Sebab tu kita ni disunatkan potong kuku kita tu sehingga pendek supaya air tu boleh masuk di dalam kuku kita, kuku jari kita, mahupun jari kaki ataupun jari tangan. Lepas tu seterusnya mendahulukan iaitu basuhan anggota kanan. Mana kata basuh belah kanan dulu, pergi ke kiri. Lepas tu yang seterusnya ulang 3 kali setiap basuhan. Kita ulang setiap 3 kali basuhan tu adalah sunnah. Okey, seterusnya jangan meminta bantuan orang lain untuk menuangkan air ketika berwuduk. Mana kata kita sendiri buat. Jangan mengelap ataupun mengeringkan anggota wuduk dengan kain atau sebagainya. Elakkan percikan air. Jangan sampai jatuh semula ke bekas ataupun ke timbuk yang kita guna. Seterusnya berjimat ketika menggunakan air. Jangan berkata-kata ataupun bersembang ketika mengerjakan wuduk. Dan akhir sekali iaitu membaca doa selepas wuduk kita selesai. Macam semalam yang saya cerita tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey tuan-tuan, baiklah, seterusnya kita pergi kepada fadilah, iaitu faedah yang kita perolehi daripada kita ambil wuduk ni tuan-tuan. Secara umumnya kita tahu dah yang wuduk ni adalah salah satu perkara yang wajib untuk kita memastikan solat ataupun sembahyang kita ni sah dilakukan oleh semua umat Islam, dan itu dianggap sebagai satu benda yang wajib dan memastikan kebersihan anggota badan dan kesucian rohani dan jiwa itu sentiasa terpelihara. Okay, namun terdapat fadilat yang diperolehi jika kita ni sifat kita ikhlas, kita menyempurnakan wuduk. Yang terakhir untuk malam ni, ni yang terakhir, last lah. Cerita tak habis lagi, ni last. Yang ni last, yang terakhir, yang penting lah. Tapi hadis ni pun ramai yang dah pernah dengar, iaitu orang-orang yang muflis di mahsyar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manusia ramai di mahsyar, bagaimana untuk kamu kenal itu umat kamu? Nabi kata, hanya umat aku sahaja yang apabila berada di mahsyar, anggota wuduknya bercahaya. Apa anggota wuduk tuan? Muka, telinga, kepala, tangan, siku, kaki akan bercahaya. Maka Nabi sebut kat sahabat, Nabi pesan kat sahabat, dan untuk kita semua pesanan ni, sesiapa yang nak anggota wuduknya berlebihan cahaya, maka lebihkan basuhan.
Lebih basuhan tu maksudnya basuh 7 kali ke Ustaz? Tidak. Kalau basuh tangan daripada sini sampai ke siku, lebihkan sikit. Lebih. Sunat lah ni sampai sini. Tak nampak siku lutut siku betul lah. Ni siku. Basuh lebih macam sini. Ada beberapa sahabat ketika berwuduk dia basuh sampai sini. Tapi janganlah basuh daripada siku ke sini pula. Punya wara' alim, dah ni tak basuh. Punya sunnah ni. Semangat dengar ceramah nak bagi cahaya, orang kata, tu pasal apa tu? Ni nak bagi cahaya atas ni. Cahaya pada depan tak basuh. Nah, sini akan basuh. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Tu hadis dia, hadis sahih. Siapa nak cahaya lebih, basuh lebih. Kepala jangan malas. Lelaki dan perempuan boleh menyapu keseluruhan kepala. Basahkan tangan, celup dalam kolah, angkat, buat macam ni, tolak ke depan. Semua ni cahaya. Kalau jenis ambil uduk macam ni, itu duduk depan tu je lah. Hak rambut upin tu, hak tu cahaya 3 helai tu. Tak, betul. Nabi sebut siapa yang nak lebih, lebihkan basuhan. Lebihkan basuhan. Tapi hati-hati juga tuan-tuan. Kerana ni hadis ni penutup malam ni habis 9.15 dah. Hadis ni penutup, iaitu muflis. Sangat menakutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang di mahsyar, dia datang, umat aku datang dalam keadaan anggota wuduk nak bercahaya. Dia duk bahasa selamat dah. Tengok tuan-tuan, anggota wuduk bercahaya, umat Nabi cahaya ni. Ditimbang. Bila ditimbang, Ramadan tak pernah tinggal, haji pun buat, zakat tak pernah tinggal, sembahyang fardu tak pernah tinggal. Jadi tuan-tuan, di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, sesiapa yang mengambil wuduk dengan baik, dosa-dosanya keluar dari badannya sehingga keluar dari bawah jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan, apabila kita ambil wuduk ni dengan ikhlas hati kita untuk kita solat, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dosa-dosa kita tu akan mengalir daripada bawah jari-jari kita. Air-air yang mengalir tu akan menitis, akan terkeluarnya dosa-dosa kecil kita yang kita buat tu. Semoga dosa-dosa kita tu pergi daripada hidup kita. Semoga kita berubah ke depan nanti, kita berubah. Janganlah kita melakukan kesilapan dan kesalahan yang kecil-kecil. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah. Dengan kita mengambil wuduk dengan ikhlas tu, kita kena ingat, aku ambil wuduk ni sebab aku nak solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas hati kita. Kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hari ni kita dapat iaitu sunat-sunat wuduk dan fadilat wuduk. Jadi tuan-tuan, untuk hari ni insya-Allah balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini itulah sedikit sebanyak ilmu yang saya boleh kongsikan, yang saya boleh sampaikan daripada ulama-ulama yang terdahulu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kliklah butang share dan subscribe channel saya supaya dia memberikan kita manfaat ilmu, walaupun satu hari kita dapat satu ilmu, iaitu amalan kita untuk kita masuk ke dalam kubur nanti tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, setakat ini sahaja ilmu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa esok hari, dan kita minta Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan kita hidayah. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabzas. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syukur
tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Sahabat Channel.